daripada luar pun dah ada sistem keselamatan. Okey, so sebenarnya ada banyak lagi sistem keselamatan untuk memastikan betul-betul selamat. Okey, yang pertama kita tengok lightning conductor. Okey, lightning conductor. Okey, biasanya dipasang lightning conductor is a safety component attached to the highest peak of a building. Biasanya untuk bangunan-bangunan yang tinggi dia memang ada lightning conductor. So mengalirkan arus elektrik daripada lightning tu. Okey, bila disambar petir, kilat, kita tahu kilat tu dia ada banyak electrical charge, yang mengalir. Jadi untuk mengelakkan daripada bangunan itu rosak ataupun daripada wiring system rosak apabila disambar petir atau kilat itu, jadi biasanya dia akan terus tertarik ke lightning conductor dan lightning conductor akan terus channelkan direct electric current yang berlebihan tu ke bumi. Terus naturalize dia. When there is a heavy rain with lightning, the lightning will strike the lightning conductor on a building and electric current will flow through the iron rod that is connected to earth. Flow the current occurs without any damage to the building. Jadi dia mengalir terus ke bumi tanpa merosakkan bangunan tersebut. Ini satu contohlah. Di mana dipasang lightning conductor. Di peralatan elektrik itu sendiri kita ada fuse. Tadi kita dah tengok dalam 3-pin plugs tu ada fuse di mana live wire dia biasanya kedudukan dia sebelah dengan fuse. Ni fuse. So fuse di dalam 3-pin plugs. So fuse ada dua jenis iaitu cartridge fuse and replaceable fuse. So the rating of a fuse is the value of the maximum current that is allowed to flow through the fuse without causing its fuse wire to melt. So dekat fuse tu biasanya dia akan tulis value, apa nilai dia. Ada yang bernilai 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere fuse. Nilai-nilai yang ada pada fuse ini menunjukkan nilai maksimum arus elektrik yang boleh melaluinya tanpa merosakkannya. Jadi kalau arus elektrik itu yang mengalir itu terlebih, dia akan menyebabkan fuse ini melt ataupun terbakar lah. Jadi fuse dah terbakar, jadi circuit tu akan terputus, jadi tak sempatlah arus elektrik yang berlebihan tu sampai kepada peralatan elektrik. Jadi peralatan elektrik itu akan selamat. Yang rosak hanyalah fuse. Itu macam mana cara fuse melindungi peralatan elektrik. Jadi yang biasanya dia punya fuse rating ialah ada yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere and 13 ampere. A fuse function as a safety device to protect the wiring and appliance against excessive current flow. So dia tak benarkan excessive current to flow through it. Bila dah terlebih daripada nilai yang ditulis pada label dia, dia akan terbakar ataupun melt. The fuse has a slightly higher rating than the magnitude of current which flow in the appliances. Biasanya fuse itu nilai dia tinggi sikit sahaja daripada keperluan electrical appliances tersebut. So when the excessive current flow in a circuit, the fuse will melt and break the circuit. So jadi dia akan, kalau excessive current yang flow melalui dia akan melt and break. Jadi the earth wire connected to the metal part of the electrical appliances to the earth, dia akan carries the lead current from the appliances to the earth. Jadi dia tak pergi ke electrical appliances, so dia akan terus ke dawai bumi, wire bumi. Dawai bumi tu akan terus naturalizekan dia. Jadi dia tak rosakkan
peralatan elektrik tersebut. Kenapa dia perlukan slightly higher daripada yang diperlukan electrical appliances tu, sebab dia nak pastikan arus elektrik yang sampai kepada electrical appliances tu mencukupi untuk peralatan elektrik itu berfungsi. Sebab kalau rendah daripada yang sepatutnya, peralatan elektrik itu tidak akan dapat berfungsi. Jadi nilai dia perlu tinggi sikit daripada keperluan peralatan elektrik itu sendiri. Okey, supaya bekalan elektrik yang dibekalkan mencukupi untuk membuatkan peralatan elektrik itu berfungsi. So ini yang tadi jenis-jenis fuse. Okey, ada fuse jenis yang ini yang boleh ditukar, replaceable wire fuse. Dia bentuk dia macam wire. So bila kita pasangkan ni dalam ni wire macam ini kan, wire di sini. Okey, kalau fuse tu terbakar, kita boleh gantikan dengan wire yang lain. Wire ni lah wire fuse, fuse wire. Okey, ataupun yang ini yang ganti. Okey, yang kalau rosak buang je lah dan ganti yang baru. Okey, so ini glass cartridge fuse, ni cartridge fuse, yang ini glass cartridge fuse, ini cartridge fuse, okay, solid cartridge fuse and large cartridge fuse. Okay, ada pelbagai bentuk. Okay. Okay, so ini fuse wire ni. So kalau wire ini melt, boleh ganti wire yang baru. Tapi yang jenis cartridge fuse ni, kalau rosak memang ganti seluruh ni lah. Okay. Yang ini masih yang lain berfungsi wire sahaja yang perlu diganti. Okay, so the importance of safety precautions in the use of electrical energy. So langkah-langkah keselamatan dalam menggunakan peralatan elektrik dan juga electric current. Do not overload the electrical socket. So jangan overload the electrical socket. Socket tu banyak-banyak letak peralatan elektrik dalam satu tempat. Replace all wires with worn out insulations with new wires. Kalau ada yang kat luar dia tu bahagian plastik luar tu, dia punya penebat luar tu dah rosak, kena cepat-cepat ganti yang baru. Do not touch electrical appliances or switch with wet hand. Jangan sentuh dengan tangan yang basah. Do not poke anything into an electric socket. Macam yang saya kata tadi lah, kalau kita nak guna 2-pin plugs, jangan pula guna pensel ke, guna pen ke, nak cucuk yang satu lagi tu. Gunakanlah peralatan yang sesuai. In case of an electrical fire, kalau berlaku kebakaran disebabkan elektrik, pertama sekali switch off the main switch. Pergi cepat-cepat tutup main switch. Okay. Use a powder fire extinguisher. Sebab kebakaran disebabkan elektrik hanya sesuai untuk guna powder. Okay. Untuk mengawal kebakaran. And call fire brigade. Panggillah bomba. Okay, cepat-cepat keluar sebab kebakaran disebabkan elektrik ini, dia punya speed untuk dia merebak lebih cepat sebab dia seluruh rumah connected through a wiring system, so dia akan merebak dengan cepat. Jadi selamatkan diri cepat. Okay. In case of a person getting an electric shock, sama juga switch main switch, switch off the main switch. Okay, use an insulator such as wood, rubber or plastic to separate the person from the source of electric shock. Okay, jangan kamu pegang, guna benda-benda penebat. Okay, penebat elektrik yang weak electric conductor untuk tarik orang tersebut daripada sumber yang menyebabkan electric shock itu. Never touch the person with your bare hands. Jangan sentuh dengan tangan kamu sebab dekat tangan kamu ada peluh. Okay, peluh kita tahu air, walaupun air tu poor electrical conductor, tapi bila dah berpeluh tu, dalam peluh tu ada impurities yang akan increase kebolehan dia untuk electric current. Okay. Give first aid to the victim, send the victim to the hospital.
Okey. So itu saja untuk topik ini, subtopik 6.3. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.